Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon keampunan daripada-Mu ya Allah. Kami mohon kerahmatan-Mu ya Allah. Kami mohon taufik dan hidayat-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang ibu bapa kami, dosa-dosa kaum keluarga kami, dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kehidupan kita ini merupakan suatu ujian. Seluruh kehidupan kita merupakan suatu ujian yang mana jika kita lulus ujian tersebut, kita akan mendekatkan diri kita pada Allah SWT. Kita menyembah dan beramal ibadat kepada Allah. Jika kita jauh daripada Allah, kita ni riak, takabur, sombong dan angkuh, maka kita gagal dalam ujian tersebut. Subhanallah, Allahu Akbar. Inilah yang perlu kita fahami. Dalam siri yang lepas, saya telah membincangkan tentang ujian seorang anak. Dan anak ini, ya Allah Subhanallah, dibentuk oleh ibu bapanya. Anak-anak dilahirkan sesuci, yang dikatakan sesuci bayi, bersih, sebersih-bersih, seumpama kayu putih. Kitalah yang membentuk anak kita menjadi Majusi dan Nasrani. Dalam konteks inilah, ya Allah, saya mohon keampunan Allah. Masa anak saya, anak perempuan saya 10 tahun, 11 tahun, beliau sudah pakai tudung. Cantik pakai tudung, pergi ke sekolah. Tutup aurat, tutup kepala, tutup rambut. Suatu hari dia datang kepada saya, bertanya, ayah boleh tak nak pakai tudung? Kenapa tak nak pakai tudung? Panas saya. Allahu Akbar. Saya ni liberal pada masa tersebut. Tidak takut sangat. Sesuatu perkara dianggap mudah. Okey, tak nak pakai tudung kerana panas, boleh. Tapi nanti, satu hari nanti, kalau ayah suruh pakai tudung, kena pakai tudung. Okey? Dia bersetuju. Maka anak saya tidak pakai tudung. Dan untuk mengembalikan anak ini supaya pakai tudung, mengambil masa 7 tahun di atas kebodohan dan kelalaian saya sebagai seorang bapa. Saya suruh pakai tudung, tutup aurat, senyap saja buat tak tahu, je buat sadin saja tuan-tuan dan puan-puan. Allahu Akbar. Tiap-tiap malam saya minta dengan Allah, menangis dengan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, kau jadikanlah anak perempuanku ini sebagai anak yang solehah, ya Allah. Ya Allah, bukalah pintu hatinya untuk pakai tudung, ya Allah, untuk menutup aurat, ya Allah. Ketika saya pergi menunaikan fardu haji, setiap kali berdoa, masa tawaf berdoa, masa bersa'i berdoa, selepas solat berdoa, bermunajat kepada Allah. Dan salah satu isu yang paling besar yang saya minta dengan Allah SWT, agar anak saya, kesemua anak-anak saya menutup aurat, ya Allah Subhanallah. Ini merupakan ujian yang paling besar bagi saya. Saya fikir begitu. Tuan-tuan dan puan-puan, masa beredar, masa berlalu. Apabila beliau berjaya masuk ke universiti, saya tengok dia sudah menutup ataupun memakai tudung kepala. Tapi orangnya ragat. Orang pakai anak tudung di dalam, dia pakai di luar. Saya melihat daripada jauh, ya Allah, anak aku ni. Tetapi masa terus berjalan, saya tetap berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kesempurnaan kepada anak-anakku untuk menutup aurat, ya Allah. Pada satu ketika yang lain, saya lihat dia sudah memakai tudung bertutup rapi, mengikut perkara yang ataupun mengikut kesesuaian pada masa dan ketika itu. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa memainkan peranan penting. Ini sangat penting yang akan membentuk anak kita ini, sama ada anak kita ini menjadi manusia yang soleh dan solehah, manusia yang patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dikatakan juga harta kekayaan ini merupakan suatu ujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramai orang yang berwang, berapa ramai orang yang mempunyai harta benda yang banyak, tetapi tidak mampu untuk berzakat, tidak mampu untuk bersedekah. Ada orang yang mempunyai jutaan ringgit, tetapi tidak mampu untuk pergi menunaikan fardu haji. Tuan-tuan dan puan-puan, harta ini merupakan satu ujian. Berapa ramai orang yang takut, kikir, bakhil dengan harta yang mereka ada. Berapa ramai orang yang sanggup bersedekah kepada fakir miskin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah ujian yang paling besar bagi mereka yang berharta. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kerana kita inginkan harta benda, Masya Allah, berapa ramai yang sanggup melakukan rasuah. Berapa ramai yang sanggup melakukan penipuan. Kita orang Islam, tak ada sedikit pun rasa gentar kepada Allah SWT untuk mengauk keuntungan, mengauk
harta benda, untuk memperbanyakkan harta benda, tetapi bukan dengan cara yang sah, bukan dengan cara yang halal. Mereka fikir Allah tidak tahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah yang saya fikir ujian yang ada pada umat Islam pada ketika ini apabila dikaitkan dengan harta benda. Tuan-tuan dan puan-puan, harta benda ini menyebabkan kita tidak dapat melakukan sesuatu. Bayangkan, saya berhijrah ke Madinah pada tahun 2011. Banyak tuan-tuan harta benda saya di Malaysia. Saya ada kereta, saya ada rumah, ada tanah. Allahu Akbar. Saya diberi tawaran untuk ke Madinah. Salah satu perkara yang difikirkan adalah harta benda ini. Kita nak berhijrah, kita memikirkan apa yang ada di tangan kita. Dan inilah kadang-kadang menyebabkan kita terbantuk untuk melakukan sesuatu yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kadang-kadang terhalang oleh kerana kita mempunyai harta benda yang banyak. Di sinilah yang saya fikir menyebabkan kadang-kadang kita takut untuk melakukan sesuatu yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Berapa ramai orang yang mengejar kekayaan, yang mencari kekayaan, bekerja bersungguh-sungguh daripada pagi sampai ke petang, petang sampai ke malam, sehingga lupa untuk pergi solat berjemaah di masjid. Jika kita gagal dalam soal ini, harta kekayaan tidak mempunyai erti. Alangkah baiknya kita kaya. Saya tak nak kita jadi miskin. Kita hendak kita banyak duit, kita hendak kita banyak harta, tetapi dengan harta ini kita boleh melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai orang berkata kepada kita, kita mesti jadi kaya, mesti jadi kuat. Kerana kita dengan kekuatan inilah, dengan kekayaan inilah yang akan mendekatkan kita dari kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, saya bersetuju. Tetapi kalaulah dengan kekayaan tersebut menyebabkan kita makin jadi bakhil, makin jadi kedekut, makin lagi tidak mengendahkan kepada kaum keluarga kita, sanak saudara kita, masyarakat kita yang memerlukan, maka harta itu menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan, kita sambung lagi selepas ini insya-Allah. Mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan, memberikan kelapangan untuk kita terus berbincang tentang menghadapi ujian ataupun bersyukur saat diuji.